Okey, saya baru keluar daripada KK. Saya baru lepas jumpa doktor, buat x-ray apa semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni ada satu perkara yang kurang diingini, yang tidak diingini dah berlaku. Saya injet kaki saya. Saya tak pasti macam mana saya injet kaki saya. Saya ni orangnya agak, orang Melayu kata agak terbolah lah, agak clumsy. Dan saya tak pasti macam mana dan bila. Alamak, abang motor ni keluar sempang pun. Ya Allah, tak apa, minta maaf. Okey, saya ni manusia yang agak terbolah. Dan sekarang ni saya dah injet kaki saya. Saya tak pasti daripada bila kejadiannya, macam mana. Yang saya tahu daripada semalam je dah sakit. Dan hari ni jari kaki saya dah bengkak lah. And sangat sukar untuk saya berjalan. Sekarang ni kita on the way pergi ke klinik untuk saya dapatkan rawatan lah kan. Saya akan pergi ke klinik, dapatkan nasihat doktor. Worst case scenario fracture. Harap-harapnya bukan fracture, tapi sakit dia sakit sangat and kaki saya bengkak. Kalau bukan fracture, alhamdulillah lah, mungkin tendon atau ligament sahaja yang injet lah. Okay, kalau kata jadi dekat kita yang tengah in progress of body transformation, kita hari-hari kita bersenam, dia akan menimbulkan kesukaran. Okey, dia sebab tak kisahlah patah ke, ataupun hanya tendon ke, ataupun ligament ke, protokol dia tetap sama. Protokol dia RICE. Okey, protokol dia RICE. R adalah rest. Kita kena bagi kaki kita cukup rest. Yang kedua, ice. I tu adalah ice. Kita tuamkan dengan air batu. Yang ketiga adalah compression. Compression tu maksudnya kita balut kaki kita yang injet. And E adalah elevation. Itu empat protokol yang standard untuk kita punya, kalau kata kita ada kaki ataupun tangan yang bengkak, yang injet. RICE, rest, ice, compression, elevation. Dalam situasi macam ni, saya nak ambil kesempatan atas musibah yang menimpa saya ni untuk mengajar dekat korang semua, untuk share kongsi tips dekat korang semua, apa yang boleh buat kalau perkara macam ni jadi kat korang. Na'udzubillah lah, tapi kalau jadi dekat korang, apa yang korang boleh buat untuk, walaupun dalam keadaan injet ni, korang masih boleh meneruskan korang punya progress. Maksudnya korang bukan berhenti. Saya dulu tak tahu. Saya dulu tahun 2016, awal tahun 2016, saya pernah injet saya punya lutut, saya punya ACL. Saya tak reti. Daripada masa saya injet ACL tu, berat saya dalam 98. Memang gemuk jugalah 98. Tapi sebab dah tak bergerak langsung, merehatkan kaki, orang kata rehat, jadi saya pun memang terus berehat habis-habisan. Saya punya berat naik sampai 115. Almost 20 kilo berat saya naik. And kita nak elakkan benda tu lah. Kalau kata kita tak dapat nak menurunkan berat badan sekalipun, kita tak nak berat kita bertambah naik lah. Sebab kaki kita ni, especially kaki kita adalah penampung berat badan kita. Lagi berat badan kita, lagi stres kaki kita, lutut kita, tapak kaki kita, apa semua. Kalau kata injet tu dekat lutut, dekat pinggang, dekat kaki, lagi stres dia, lagi lambat dia baik tau. Ataupun lagi susah dia nak baik dengan sempurna. Jadi yang terbaik obviously adalah untuk betul-betul merehatkan. Dan yang kedua, kita kena make sure berat badan kita tak bertambah. Dan yang terbaiknya adalah kalau kita boleh turunkan berat badan kita. Jadi saya akan pergi ke klinik dulu. Hopefully tak ada apa-apa yang teruk. Hopefully bukan worst case scenario. And lepas saya dah dapatkan nasihat doktor apa semua, saya akan update kat korang. And saya akan cerita macam mana untuk kita progress dalam diet walaupun dalam keadaan injet macam ni. Alright, doakan yang baik-baik. Seram juga ni.
Okey, nanti kita jumpa. Okey, saya baru keluar daripada KK. Saya baru lepas jumpa doktor, buat x-ray apa semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Worst case scenario memang berlaku. Memang kaki saya ada fracture. Fracture jenis hairline fracture. Hairline fracture ni seperti nama dia lah, fracture yang halus, sehalus rambut lah. X-ray saya bandingkan dengan X-ray kaki yang normal lah. X-ray saya yang belah kiri, X-ray kaki yang normal yang belah kanan. Kalau korang tengok dekat X-ray saya yang belah kiri, dekat tempat yang saya tunjuk warna putih tu, dekat situ korang nampak daripada dekat tulang tu dia macam ada satu garisan yang halus. Kalau korang tengok dekat bahagian dekat X-ray kaki yang kanan tu, dia tak ada garisan tu. Itulah yang dinamakan hairline fracture. Dalam kes saya lah, hairline fracture ni ada macam-macam bentuk lah. Tapi untuk kaki saya punya hairline fracture daripada kiri pergi ke kanan dekat tulang tu. Okey, kalau itulah injury yang dah berlaku dekat saya. Hairline fracture ni berbeza dengan fracture yang biasa. Fracture, saya tak nak bercerita panjang pasal jenis-jenis fracture lah. Cuma kalau fracture, biasanya makan masa 3 bulan untuk tulang bersambung balik. Hairline fracture, dia lebih halus fracture tu, so dia sekejap lah. So kebiasaannya dalam 4 minggu ke 6 minggu biasanya dah bercantum lah. Dalam sebulan, sebulan setengah tulang tu dah tak ada masalah, dah bercantum cantik, baik, tak ada masalah dah. Okey, jadi sekarang ni jari saya yang ada fracture tu, jari kaki yang kedua, yang sebelah dengan ibu jari kaki. Jari kaki tu sekarang dah diikat dengan kayu dan kaki saya dah berbalut, dan saya diarahkan, disuruh berehat selama 5 hari. Jadi MC saya Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ni hari Rabu, and Sabtu Ahad tu tak payah MC lah, dah memang tak ada apa-apa kan. Jadi 5 hari, dan hari Isnin saya dah boleh mula bergerak. Tetapi bergerak dia bukannya ekstrim lah. Cuma saya boleh bergerak untuk keperluan lah. Untuk kalau saya nak pergi kelas, kalau saya nak pergi apa-apa lah. Bukan saya boleh pergi exercise. Tak boleh ekstrim lagi. Cuma kalau masa tu bengkak dah susut, sakit dah berkurangan, saya boleh lah. Cuma asalkan masa 5 hari ni kita berehat elok-elok. Dan kalau kata saya rasa dah tak sakit, dia dah tak bengkak pun, saya pergi berjalan yang exercise, berjalan yang ekstrim, atau kira saya pergi bersenam. Berjalan tu dia menjadi satu impact, satu pressure yang tidak sihat lah untuk saya punya nak sembuh tulang tu kan. Jadi nampak gayanya saya mungkin terpaksa berehat daripada bersenam selama sebulan. Okey, jom sambil on the way balik saya cerita apa strategi saya untuk dalam tempoh saya berehat ni, supaya berat badan saya tak naik. Okey, yang pertama, kita kena tahu untuk seseorang yang macam saya sendiri dah tahulah apakah daily calorie expenditure saya. Maksudnya saya dah tahu berapa banyak kalori yang saya bakar sehari. Tapi ini pengiraan masa saya bersenam. Semasa saya boleh bersenam, sehari saya membakar lebih kurang 2,500 kalori. Dan okey, kalau korang tahu korang punya daily calorie expenditure, macam contoh saya 2,500 kalori. 2,500 kalori tu kalau kita makan ngam-ngam 2,500 kalori, kita akan maintain berat badan. Kalau kita makan 2,000 kalori, kita akan turun berat badan. Kalau kita makan 2,800 ke 3,000 kalori, kita akan naik berat badan, macam tu. Jadi kita kena tahu berapa daily calorie expenditure kita lah kan. Jadi sekarang ni saya ambil faktor yang saya dah tak bersenam dah. Okey. Jadi secara puratanya saya bersenam sehari sejam. Okey, alamak kamera. Okey. Secara puratanya sehari saya bersenam selama 1 jam. Selama 1 jam bersenam,
seorang lelaki dewasa yang aktif macam saya, bersenam selama 1 jam tu membakar lebih kurang 300 ke 400 kalori, bergantung pada intensity exercise saya lah. Dan saya tahu intensity exercise saya biasanya moderate. Jadi kita ambil moderate tu tengah-tengah. Kalau light tu kita ambil 300, kalau heavy kita ambil 400, tapi saya moderate, saya ambil 300 setengah lah. Daripada 2500 tu saya akan tolak 350 kalori. Jadi tinggal 2150 kalori. Itulah anggaran berapa banyak kalori yang saya bakar sehari tanpa bersenam. Okey. Jadi kalau kata saya makan 2150 kalori sehari tanpa bersenam, insya-Allah berat badan saya takkan naik. Okey. Tapi sekarang ni saya kena ambil faktor juga. Satu lagi faktor saya adalah faktor aktiviti harian saya. Aktiviti harian saya, kita ambil faktor aktiviti harian tu adalah berjalan yang berapa banyak step sehari, berapa banyak tangga kita naik, berapa banyak benda kita buat dalam sehari tu apa semua. Jadi benda yang paling banyak menjadi faktor penyumbang kepada pembakaran kalori untuk harian saya adalah saya punya berjalan kaki. Especially masa kalau saya pergi kelas, saya akan berjalan dekat hospital tu lebih kurang 4,000 ke 8,000 step. Tak lari bawah 4,000, tapi biasanya tak lebih 8,000. Saya bagi contoh, kita memang pergi ke Taman Tasik atau kita pergi berjalan, memang target kita exercise. Okey, aku nak berjalan petang ni 8,000 step. Kita pergi berjalan tanpa henti 8,000 step. Kalau macam tu, dia akan bakar kalori lagi banyak berbanding sepanjang hari daripada saya bangun sampai saya tidur, saya berjalan 8,000 step. Jadi kalau contoh jalan kat Taman Tasik tu bakar lebih kurang 400 kalori, berjalan 8,000 step. Contohlah saya punya perjalanan sepanjang dari bangun sampai tidur 8,000 step tu mungkin dalam 200 kalori je, mungkin 100.5 kalori je. Jadi daripada apa pengiraan saya tadi 2150, saya tolaklah 100.5 kalori sebab saya pun dah tak bergerak langsung. Jadi kalori baru saya dalam pada pengiraan dan anggaran saya, sehari saya akan membakar 2,000 kalori hanya duduk diam dekat rumah, tak buat apa sangat lah. Jadi itulah apa yang saya akan makan. Sebanyak itulah yang saya boleh makan supaya berat badan saya tak naik. Saya tak boleh makan lebih daripada 2,000 kalori. Saya tak boleh makan yelah, saya tak boleh makan lebih daripada 2,000 kalori kalau saya tak nak berat badan saya naik. Lepas daripada seminggu diet saya 2,000 kalori, saya akan timbang berat badan saya lah. Kita akan tengok dalam seminggu kita makan 2,000 kalori dan tak bergerak ni, naik ke berat badan? Kalau naik 1 kilo tak menjadi masalah, biasa. Naik 1 kilo bila kita berehat, kita tak bersenam, berat badan naik 1 kilo itu adalah perkara biasa. 1 kilo ke 1,5 kilo tu perkara biasa. Apa yang luar biasanya adalah kalau kata kita berehat dan berat kita naik lebih banyak daripada tu. Itu bermaksud kita punya kalau kata sebelum saya masa hari ni berat saya 78, saya makan 2,000 kalori selama seminggu. Lepas seminggu saya punya berat badan turun naik jadi 79, tak apa. Kalau dia naik jadi 80, bermaksud 2,000 kalori tu pun sebenarnya terlebih banyak dah untuk diet saya. Jadi saya akan cutkan lagi 100 atau 200 kalori. Jadi kita akan makan 1,800 kalori sahaja. Okey, yang kedua adalah senaman. Senaman ni macam mana? Saya tak boleh gunakan kaki, itu pasti. Selama 5 hari saya perlu berehat, itu pasti. Andai kata lepas 5 hari tu saya dah boleh bergerak, kan? Saya boleh lagi bersenam tak? Saya tak boleh lagi bersenam secara ekstrim menggunakan kaki, tapi kita boleh bersenam menggunakan upper body. Di sini di mana datangnya fungsi alat gym dan juga datangnya fungsi contohnya ada alat gym kat rumah, ataupun kita sendiri memang berdaftar dengan mana-mana gym dan pergi ke gym.
kita, macam saya fracture kaki dekat tapak kaki tu, okey, saya tak boleh berjalan kaki. Tapi kalau kata saya dah boleh bergerak, saya boleh buat senaman upper body. Okey. Dan yang kedua, apa yang saya boleh buat, kalau korang yang pernah pergi gym, korang tahu dekat gym tu ada mesin-mesin yang tak pressure dekat kita punya kaki, dekat pergelangan kaki tu. Contoh macam kalau untuk senaman kaki ni ada leg extension kan, leg extension punya mesin. Okey, itu bagus. Hamstring curl punya mesin, itu bagus. Apa yang saya tak boleh buat, saya tak boleh squat, saya tak boleh deadlift, sebab itu semua senaman yang meletakkan berat, additional berat dekat badan saya, dan additional berat tu akan transfer dekat tapak kaki saya lah. Yang tu saya tak boleh buat. Saya tak boleh guna mesin leg press, belum boleh. Saya tak boleh guna treadmill. Adakah saya boleh guna basikal dekat dalam gym tu? Saya boleh guna basikal bersyarat saya meletakkan tumit saya dekat atas pedal basikal dan bukan tapak kaki saya, bukan the whole tapak kaki atau the hujung. Sebab kalau orang naik basikal, biasanya kita menggunakan tapak kaki belah bawah jari tu. Orang kata dekat ball of foot kita akan letak dekat pedal tu, kat situ kita kayuh. Kalau saya nak menggunakan basikal dekat gym tu, saya kena tekan pedal guna tumit saya. Itu boleh, itu tak ada masalah. Sebab kalau kita tak bergerak dekat gym, kalau kita tak bergerak langsung, tak menggunakan langsung otot kita, otot-otot kita akan kecut tau. Otot-otot yang kecut ni akan, kalau untuk pada kesihatan badan kita lah, bila otot kita kecut, yang pertama, kita punya badan obviously akan makin lemah lah. Jadi dengan sendi saya yang dah macam ni, kaki yang dah macam ni, kalau otot saya pun dah lemah, dengan badan yang tak turun berat badan, saya akan orang kata risiko untuk ada masalah sendi lagi di masa hadapan tu tinggi. Sebab tu kita kalau boleh kita pergi bersenam, cuma yalah bersenam dengan bijak lah. Itu je cerita dia. Contohnya lutut kita injured kan, lepas kita dah susut bengkak apa semua, doktor mesti suruh pergi fizio. Kenapa? Sebab lagi cepat kita gerakkan kaki tu, lagi kita make sure kaki tu kuat. Itu cerita dia. Kalau kita lama-lama kita tak gerakkan kaki, macam saya cakap tadi, otot kita akan kecut dan nak heal pun lambat. In the future pun akan lagi senang sakit. Sebab tu kita kena bergerak, kena bersenam. Jadi nasihat saya, janganlah jadi macam saya. Orang yang masa tu saya tak tahu apa-apa, saya injured saya punya lutut dan berat badan saya naik sampai 20 kilo kan. Janganlah jadi macam saya. Ni saya nak bagi tahu kat korang, saya dah apa ilmu yang saya ada, saya dah kongsikan kat korang. Macam mana korang nak plan supaya berat badan tak naik, bila yang sesuai korang boleh pergi gym balik, atau bila yang sesuai korang boleh exercise balik. Saya harap perkongsian saya ni dapat diterima lah. Memang macam tu lah. Saya kalau ada yang tengok ni, saya doa, saya minta doa daripada korang semua supaya saya cepat sembuh. Saya dah final sem tengah hujung-hujung dah ni, and saya agak kecewa lah sebab saya tak boleh pergi kelas. Sehari tak pergi hospital tu, banyak ilmu yang saya terlepas. Macam itulah orang kata, dalam setiap susah, dalam setiap bala ada hikmah kan. Jadi saya harap ada hikmahnya ni untuk saya, untuk sesiapa lah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe video dan channel saya. Kalau ada apa-apa komen atau apa-apa cadangan ke, boleh tulis dekat ruangan komen kat bawah. Saya sangat hargai dan saya baca semua komen korang. Kita jumpa lagi kat video yang akan datang. Assalamualaikum.